Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah pengajian kita pada pagi ini kita mulakan dengan membaca kitab Masalah Iman dan Makmur, muka surat 12. Makmun wajib mengikut imam. Pada pagi ini kita start dengan makmun wajib mengikut iman. Sebelum itu kita undur ke belakanglah satu masalah, iaitu muka surat 11, memberi salam sebelum iman dengan niat mufarraqah. Kita tahu dengar bahawasanya kalau takbiratul ihram serta dengan iman, nescaya sembahyangnya tidak sah. Mengikut pendapat yang sahih takbiratul ihram, sebab dia pembukaan solat. Kemudiannya kalau rakaat dan sujud serentak dengan iman, takbir tidak sah. Kalau serentak dengan iman takbiratul ihram tidak sah. Tapi kalau rakaat dan sujud serentak dengan iman, makruh. Makruh dalam masalah solat ini, dalam masalah rukun solat ini namanya makruh sebab tidak batal solatnya, tetapi menghilangkan fadilat berjemaah. Iaitu menghilangkan fadilat berjemaah pada bahagian itulah. Seandainya kita imam rakaat bersama dengan imam, maka pada bahagian rakaat itu menghilangkanlah fadilat 27 berjemaah pada bahagian itu. Bukan keseluruhan. Kalau bahagian sujud begitu jugalah, maka menghilangkanlah fadilat berjemaah pada bahagian itu seandainya kita rakaat serentak dengan iman. Dan tak mustahil terjadi, sebab banyak di antara imam-imam hak tua-tua, makmum muda. Tak imam hak tua pula betul lah dia tak berapa gagah dah, tapi dia terbiak semayangnya secara tertib terning seumur. Dak kita ni hak muda-muda ni pandailah semayang, tapi belajar mengikut rukun dan syarat tu kita tak belajar mana. Tak imam Allahu Akbar, dia Allah Akbar juga. Tak imam baru sekerak nak sujud, dia pas dedung dah. Duduk pas. Berlakulah mendahulukan itu, tak mustahil banyak berlaku. Kadang tak imam uzur, tak imam tua dan tak imam memang semayang dengan tamak ninohnya setiap rukun, maka berlakulah. Jadi kalau berlaku begitu serentak dengan iman, hukumnya adalah makruh. Dikata makruh sebab batalnya tidak solatnya tidak batal, tetapi fadilat berjemaahnya, menghilangkan fadilat berjemaah kerana ia menyalahi iman. Sedangkan iman maksudnya orang yang diikut, makmum ialah yang mengikut. Bagaimana pula kalau salam? Kalau takbiratul ihram memang batal lah. Salam serentak dengan imam menghilangkan fadilat berjemaah juga. Jika makmum memberi salam serentak dengan imam, maka hukumnya ada dua pendapat. Pendapat yang lebih sahih daripada keduanya ialah perbuatan itu tidak membatalkan solat.
tetapi menghilangkan fadilat berjemaah kerana menyalahi iman. Itu kalau serentak. Kalau dulu batal juga sembahyang. Dulu pada imam. Tapi takbiratul ihram ni tak sah dulu. Serentak pun tak sah dah. Tapi salam tu adalah kelonggarannya. Kalau serentak tak batal tapi menghilangkan fadilat berjemaah. Tapi kalau terdahulu terdahulu daripada imam, imam baru assalam dengan tertentu dia terus assalamualaikum paling selalu bagi salam dengan laju. Jadi dulu pada imam juga menyebabkan batalah sembahyang. Kemudian memberi yang ke-17, masalah ke-17 kita ulang sikit, memberi salam sebelum imam dengan niat mufarakah. Makmum beri salam dahulu daripada imam dengan niat mufarakah. Ni ada sebab lah. Kalau berniat mufarakah ni ada sebab lah. Jika makmum memberi salam sebelum imam dengan niat mufarakah, niat mufarakah ialah niat berpisah daripada imam, maka kalau berlaku keadaan demikian hendaklah ditilik kesnya. Sekiranya ia berbuat demikian, niat bercerai dengan berpisah dengan imam, niat bermufarakah dengan imam, senang daripada aku berpisah dengan imam dah. Sebab mufarakah ni walaupun bahasa Arab dah biasa dah bagi kita, menjadi bahasa diri kita dah. Niat mufarakah. Jika makmum memberi salam sebelum imam dengan niat mufarakah, iaitu berpisah pada imam, maka hendaklah ditelik. Kena tengok sekiranya ia berbuat demikian dengan alasan-alasan yang membenarkan. Sekiranya dia berniat mufarakah, berpisah dengan imam dengan alasan-alasan yang membenarkan, maka solatnya tidak batal. Antara alasan-alasan yang membenarkannya ialah imam membaca terlalu panjang. Imam membaca terlalu panjang. Jadi maknanya kita ambil fokuskan kepada soal tahiyat lah. Imam baca terlalu panjang, kita ni ada hal atau ada hal urusan ataupun ada hal fizikal kita dalam perut duk bergelora ke, tak imam panjang, kita habis dah selawat pada Rasul, selawat pada Nabi Ibrahim pun tamat dah, tak imam dah tamat lagi. Jadi kita sedangkan ada hal ni, ada urusan, maka bolehlah berniat bermufarakah, tak batal lah sembahyang. Atau imam meninggalkan sunat-sunat yang maksudah seperti tasyahud pertama ataupun bacaan kunut, bacaan surah dan sebagainya. Jadi dia boleh kan, kalau nak ikut boleh dia ikut. Imam tak baca, dia pun tak baca tahiyat awal. Imam tak baca kunut, makmum pun tak bayangan baca kunut. Tetapi dia nak baca juga. Nak baca juga, nak ambil. Kalau tidak, kena ganti dengan sujud sahwi. Dia tambah pakai ganti sujud sahwi, nak baca juga. Jadi dia kena niat mufarakah lah. Imam tidak tahiyat terus naik rakaat ketiga, dia nak baca juga, maka dia bolehlah berniat mufarakah. Ini dibenarkan lah. Dibenarkan. Maka solatnya berjemaah sekadar 2 rakaat dahululah. Dan sekiranya ia berbuat ataupun tanpa alasan, tadi ada alasan dengan sebab kita ada hal urusan ke, duk ingat macam biasa je, sekejap lagi imam beri salam dah, kita tamalan dah habis baca salawat kepada Rasul, salawat kepada Nabi Ibrahim, tak imam tak berhenti lagi, tak salam-salam, sedangkan kita bergelora dah ni. Ataupun kita ada hal ni, kalau tidak adalah urusan kita itu akan terbengkalai, maka dibenarkanlah dengan sebab ada alasan.
Dan sekiranya ia berbuat demikian tanpa alasan, tak ada kes pun. Tak ada kes. Nak pelaju semayang. Nak pelaju semayang, tak ada kes apa. Dia pun niat mufarakah. Berbuat demikian tanpa alasan. Sekiranya ia berbuat demikian tanpa alasan saja, nak sudah tugas semayang, tak ada hal, tak ada urusan, tiba-tiba mari nak sudah tugas, dia berniat mufarakah lah. Maka hukumnya ada dua pendapat. Pendapat yang lebih sahih dari keduanya ialah solatnya tidak batal sekiranya habis. Kemudian ayat lain pula, sekiranya makmum berbuat demikian tanpa niat mufarakah. Tadi dia berniat mufarakah dah, tak ada hal, tak ada urusan niat mufarakah. Saja nak wismayang sudah degah. Nak sudah degah semayang, niat mufarakah, berniat tu, maka pendapat yang lebih sahih dari keduanya ialah solatnya tidak batal kalau berlaku demikian. Tetapi sekiranya makmum berbuat demikian dengan tidak ada apa-apa hal, saja nak sudah derah semayang, dia pun kata macam tadilah, saya kata Tok Iman tu baca lepas pada tahiyat tu panjang, Tok Iman tu baca salawat kepada Nabi Ibrahim, kemudian doa. Jadi dia pun berasa panjang dah dengan tidak berniat mufarakah, dia pun bagi salam. Sekiranya makmum berbuat demikian tanpa niat mufarakah, tak ada niat mufarakah, terus bagi salam, sedangkan dia tahu, dia sedar bahawa dia sedang sembahyang ikut iman, maka solatnya batal tanpa khilaf lagi dah. Artinya kalau keluar daripada sembahyang tak derah, tak niat mufarakah terus bagi salam, maka solatnya batal. Kalau niat mufarakah, solatnya tidak batal. Itu saja. Kenapa jadi batal? Kerana dia telah melakukan dua perbuatan haram, iaitu pertama mendahului imannya dengan satu rukun, sebab salam itu adalah rukun sembahyang. Satu, mendahului iman dengan satu rukun. Keduanya, memutuskan ikutan iman dengan tidak berniat mufarakah. Ada dua sebab kenapa jadi batal. Pertama, mendahului imam dengan satu rukun, iaitu dia salam sebelum daripada imam. Yang keduanya, memutuskan mengikut iman tanpa niat mufarakah. Demikianlah ditasrihkan dalam kitab Al-Kifayah. Kemudian pada hari ini, masalah yang ke-18. Makmum wajib mengikut imam. Bila kata wajib, artinya makmum tidak boleh mendahului pergerakannya daripada imam. Pegang situ kuncinya. Kalau kata makmum wajib mengikut imam dalam segala gerak salat tanpa mendahuluinya, artinya ayatnya wajib makmum itu kemudian daripada imam, kemudian daripada imam, itu mengikuti imam dalam segala gerak. Dalam segala gerak, qiyam, rakaat, sujud, tahiyat, maknanya wajib bagi makmum mengikuti imam dalam segala gerak salat tanpa mendahuluinya, tanpa mendahului imam, dan tanpa melakukan gerak salat serentak dengan gerak salat imamnya, dan tanpa melakukan gerak salat serentak dengan gerak salat imamnya. Itu maksudnya mengikut. Hak mendahulu tu sahih dah ikut, hak serentak pun jadi dak ikut juga, termasuk dan tidak ikut jugalah tu. Itu maksud wajib bagi makmum mengikuti imam dalam segala gerak salat
Segala gerak solat, qiyam, rakaat, sujud, tahiyat mesti mengikut imam. Artinya mesti terkemudian daripada imam tanpa mendahuluinya. Dan tanpa melakukan itu dulu ni tanpa melakukan gerak solat serentak dengan gerak solat imam pun kalau serentak sama pun maknanya dikatakan tak kenalah mengikut imam tu, tak kena cara mengikut imam. Kerana kebiasaan sahabat-sahabat yang bersolat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mereka tidak membokokkan belakang mereka untuk turun sujud sehinggalah mereka melihat Rasulullah turun sujud. Kerana para sahabat mengamalkan mereka tidak akan bokok belakang untuk sujud sehingga mereka lihat Rasulullah tu sujudlah, turunlah sujud. Berarti Rasulullah turun sujud, barulah para sahabat pun sujud. Maknanya itu maksudnya mengikut tu. Habis. Artinya walaupun juga apa maknanya dengar ta'imah Allahu Akbar rakaat, kita pun barulah rakaat. Kita orang belakang tengok ke depan kita lah, orang depan kita tengok ke depan dia tak. Begitulah macam sembahyang Jumaat ni. 19 masa makmum wajib mendahului imam. Ada juga makmum wajib mendahului imam, ada masa-masanya. Makmum itu kadang-kadangnya wajib benar. Wajib mendahului imam. Iaitu kadang-kadang makmum wajib mendahului gerak solat imamnya. Makmum wajib mendahului pergerakan solat imamnya. Lagu mana sebagai contoh? Jika imam duduk bukan pada tempatnya. Mana tu? Seperti ia duduk pada rakaat yang pertama. Imam duduk pada rakaat yang pertama, dia dah ingat rakaat yang kedua dah. Tu dia duduk tahiyat tak? Atau pada rakaat ketiga, atau pada rakaat ketiga dia dah ingat rakaat yang keempat dah. Terlupa ingat rakaat yang keempat dah. Maka bagaimana harus makmum buat? Yang patut makmum buat kalau berlaku begitu, kalau Tok Imam pergi duduk pada rakaat yang pertama, Tok Imam dah ingat rakaat yang kedua dah. Kalau dah ingat gitu dah kaya duduk. Ataupun Tok Imam duduk pada rakaat yang ketiga, dia dah ingat rakaat yang keempat dah, sembahyang yang 4 rakaat. Lagu mana patut makmum buat? Maksudnya, maka wajiblah makmum terus berdiri. Bangkit berdiri dan menunggu imam itu dengan berdiri. Makmum terus berdiri dan menunggu imam dengan berdiri. Ketika itu sunat bagi makmum mengucap subhanallah. Macam hak kita duk buat ni, kita tak diri dulu. Tak imam dak tu kita subhanallah dulu tak. Baduk leningnya. Tapi caranya hendaklah kita berdiri dahulu, kita bagi baru subhanallah kepada imam. Muka surat 20. Muka surat 20 hari ni. Ini orang baru. Baru siapa ni? Oh siapa? Muka surat 20. 12. Allahu Rabbi. Masalah ke 20. Kita tak tengok dah di bawah ni, tutup ke jari. Muka surat 12. Jadi begitulah maknanya cara yang sebetulnya, yang betul, yang moleknya. Kita jangan subhanallah dulu. Asalkan kita betul-betul yakin. Kita yakin memang tak imam ni salah duduk. Dia baru rakaat yang pertama, dia pergi duduk tahiyat awal, dia ingatnya rakaat kedua. Ataupun baru rakaat ketiga, dia pergi duduk tahiyat akhir dah. Dengan syarat kita sangat yakin lah ni. Kita yakin lah. Kita, lagu mana patut kita buat? Kita hendaklah bangun berdiri. Bangun berdiri, menunggu imam berdiri, takut dia teringat. Tak teringat juga, kita pun bagi subhanallah lah.
Maknanya semua gitulah, kita berdiri jangan subhanallah selalu tengok. Tak imam bangun tak? Tak bangun, bagilah subhanallah. Jadi hak kita ni hak duk tengok daripada budak ni subhanallah dulu, tak imam bangun barulah kita ikut bangun tak. Padahal kita yakin, kita bangun dululah, kita yakin itu bukan tempat duduk tak. Memang baru rakaat yang pertama. Bukan untuk ditahiyatkan tahiyat awal, ataupun memang baru rakaat ketiga, bukan untuk ditahiyatkan tahiyat akhir. Dah kita yakin, kita bangunlah. Kita jangan duduk tunggu dulu, duduk kita bangun sekejap, tengok tak imam dah bangun juga, barulah bagi subhanallah. Jadi makluman barulah hak duk amalnya, kita dak bangun subhanallah. Tak imam bangun baru kita ikut bangun. Tak imam bangun baru kita ikut bangun. Jadi seolah-olahnya macam kita tak yakin juga. Lagi subhanallah. Kemudian masalah ke-20, imam rakaat imam rakaat sebelum makmum masbuk habis membaca Fatihah. Ni bahagian makmum masbuk pula. Makmum masbuk, makmum yang datang ketika imam telah sedang dalam sembahyang lah. Kalau hak serentak dengan imam panggil muafiq. Muafiq artinya orang yang muafakat lah, bersama. Serentak masbuk ni dan datang ke liang, seolah-olah berlomba lah, orang datang ni berlomba untuk mendapat imam. Okey, imam rakaat sebelum makmum masbuk habis membaca Al-Fatihah. Imam rakaat sebelum makmum masbuk habis membaca Al-Fatihah. Maksud masbuk ialah hak datang tok imam tengah duduk semayang dah lah. Jika imam rakaat sebelum makmum masbuk sempat menghabiskan Fatihahnya, okey, jika imam rakaat makmum dah habis lagi Fatihah, makmum masbuk ni hak mari takbir tengah. Kalau hak awal dah bersama dengan imam rakaat pun dia dah habis lagi, dia dinamakan orang muafiq, bukan orang masbuk. Okey. Okey. Jika imam rakaat sebelum makmum masbuk. Makmum masbuk ni kita kena fahamlah. Yang datang ketika tok imam tengah sembahyang dah. Tengah sembahyang. Katakan kalau rakaat yang pertama dia kita datang, tok imam duk baca, tapi tok imam baca wadduha tak. Kita Allah Akbar, kita pun terus baca Fatihah. Kita baca Fatihah, tamat dah Fatihah kita, tak iman tak tamat lagi wadduha, maka itu tidak dinamakan masbuk, nama muafiq juga. Sebabnya muafiq ni makmum yang sempat menghabiskan Fatihahnya ketika imam sedang qiyam, sedang berdiri. Main lambat tak kisah, yang naknya Fatihah tu dang atau tidak habis. Kalau tak dang habis tu, kita mari tak imam tengah baca dah, kita mari tak imam dah kita tak dang habis lagi Fatihah, tak imam perokok, tu baru dia makan masbuk. Tapi kalau mari lambat pun tak imam baca surah panjang, tak imam rakaat kita, tak imam dah rakaat kita habis dah Fatihah, masih lagi muafiq. Boleh jadi. Dulu kita dah ingat kau kalau muafiq ni hak takbir bersama dengan imam lah tak.
Kaum hari tengah dah tu masbuk belaka dah. Dia masbuk ni yang tak sempat menghabiskan Fatihahnya semasa qiyam imam. Semasa imam dak. Dia mari bukan masa hak mari tengah dah lah ni. Hak mari awal sama tu Tok Imam rakaat dia dah habis lagi Fatihah pun dia bukan masbuk. Dia adalah muafiq. Dia mesti menghabiskan Fatihahnya. Hak masbuknya mari Tok Imam tengah semayang dah. Kemudian dak makmum saat ni dak sempat nak habis Fatihah, Tok Imam pun rakaat. Barulah dia nama masbuk. Kalau Tok Imam tengah baca Fatihah dah ke baca surah dah, Tok Imam baca surah panjang, kita mari takbir, kita baca Fatihah dan habis Fatihah kita, Tok Imam tak rakaat lagi, maka itu masih muafiq. Boleh beza tak? Ya? Boleh Haji? Jadi di sini dia kata, jika imam rakaat sebelum makmum masbuk sempat menghabiskan Fatihahnya. Kalau imam rakaat makmum masbuk dah habis lagi lah. Tak. Hak ni hak yang hak jelasnya. Maka bagaimana patut dilakukan oleh makmum yang masbuk itu? Maka hendaklah makmum masbuk itu potongkan bacaan. Artinya potong ni berhentilah. Potong putus bacaan tak. Bukan potong pitah imam tak. Potong artinya potong memutus, memberhentikan bacaannya. Bukan potong pitah imam macam potong motosikal, potong kereta tak. Jika imam rakaat sebelum makmum masbuk sempat menghabiskan Fatihahnya, maka hendaklah makmum masbuk itu potongkan bacaannya. Potong putus, kerak bacaan dia. Ini maksudnya kerak lah. Kerakkan bacaannya. Bukan potong pitah ni, potong kerak berhenti kebacaan. Dan terus rakaat bersama imam. Kita tahu dah, faham dah. Tapi nak tahu apa sebabnya? Bagi masalah ini, sebab apa kita makmum masbuk ni boleh potong bacaan kita terus, potong putus terus bacaan kita terus rakaat bersama imam. Bagi masalah inilah sebab apa tu boleh buat gitu. Ditanggunkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana sabda Rasulullah SAW kata, man kana lahum imamun fakiraatul imami lahu kiraatun. Artinya barang siapa sembahyang berimam, ini maksud kepada makmum yang masbuk lah ni. Maka bacaan imam adalah bacaannya. Artinya bacaan imam adalah bacaannya, iaitu hak dia tak cukup lagi tu, hak imam bacaan dia tak cukup tu boleh daripada tambahan bacaan imam lah. Fatihah imam tu tak. Itu barang siapa sembahyang berimam, ni maksud makmum masbuk lah ni, maka bacaan imam adalah bacaannya. Sebab tu tak apa dia kena tak berhabis pun, dia kena berhenti terus potong bacaan dia itu, sebab dikirakan bacaan imam itu adalah bacaannya. Boleh? Kalau ada baca lambat, baca lambat sebab apa? Sebab sujud dia lama ke memang terbiak baca lambat? Terbiak baca lambat. InsyaAllah kita akan jumpa selepas ni. Kita akan baca. Jadi Hasan ni faham tak? Sebab apa makmum boleh berhenti bacaan terus rakaat? Sebab bacaan imam adalah menjadi bacaan makmum. Hak imam baca tu jadi boleh juga ke makmum lah, cakap kampung kita. Iaitu barang sembahyang berimam, maka bacaan imam adalah bacaannya. Jadi tak apalah tak perhabis pun, sebab bacaannya imam adalah jadi bacaannya.
Apabila ia berbuat demikian, itu berarti potong bacaan dia, terus rokok bersama imam lah maksudnya. Apabila ia berbuat demikian, maka ia dikira mendapat rakaat itu. Bila dia dapat rakaat bersama imam, maka dikira dia dapatlah rakaat itu. Dapatlah rakaat. Bila kata dapat rakaat, lepas tambahlah selepas daripada salam imam tak? Ini kita tahu dah belaka, cuma nak faham ayat tu. Takut salah-salah nak ngajar ayat kat orang. Huraian ayat dia. Maklumlah ayat ni ayat terjemahan daripada kita Arab. Syarat pertama, seorang makmum masbuk itu boleh dapat rakaat maksudnya. Syarat pertama, seorang makmum masbuk itu dikira mendapat rakaat ialah ia sempat rakaat dan bertamakninah bersama imamnya di dalam rakaat. Syarat pertama hendaklah makmum itu sempat rakaat dan rakaat bersama imam, rakaatnya pula bertamakninah, ada tamakninahnya. Dengar sini. Dia kata sempat rakaat dia tu perbuatan sahaja. Subhanallah bacaan tu sunat. Katakan dia dan mari rakaat. Rakaat dia pun rakaat. Ini sekiranya hak mari kediang lagi ni. Tak imam duk tengah baca ayat dah, kita Allahu Akbar. Selama dia Allahu Akbar, tak imam pun habis ayat dia. Ayat lazim dia berat tak imam rakaat. Hak sini dah. Kita pun kena ikut imam lah. Walaupun dah dalam bismillah pun terus rakaat. Tu rakaat. Dan rakaat kita tu Allahu Akbar tu dan lagi bertamakninah. Tak dan lagi nak baca subhanallah. Tak dan lagi bertamakninah, maka tak imam sami Allah, kita pun sami Allah, dapatlah rakaat. Itu hak dunia. Kalau hak kediang sangat lagi. Tak imam duk rakaat dah, kita siapa tu tak imam rakaat, kita Allahu Akbar. Dengar Allahu Akbar kita kena qiyam sekejap baru rakaat. Tak boleh Allahu Akbar tu rakaat. Tak sah, sebab qiyam adalah salah satu daripada rukun sembahyang. Tak nanti lama, makna berdiri tegak sekejap, kita pun rakaatlah, nak kejar imam rakaat ni. Kena gitu. Dan balik kita rakaat, dan balik rakaat belunjur molek je. Belunjur molek, berarti sekadar subhanallah, nama masanya itu dikatakan sudah ada tamakninah. Dikatakan sudah ada tamakninah, maka imam pun sami Allah. Kita pun ikut sami Allah lah. Walaupun sekejap saja kita rakaat, tapi dah ada tamakninahnya, maka rakaat itu jadi dah, sah dah. Dapatlah rakaat. Kalau kita mari Allah imam baca ayat dah, kita mari Allahu Akbar dan baca alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tak imam pun rakaat, kita pun rakaat. Tu tak ada hadah, tu memang sahih dah dapat rakaat bersama imam serta tamakninah. Ni hak kita Allahu Akbar. Mari Allahu Akbar, kita siapa tu tak imam duk tengah rakaat dah, kita pun Allahu Akbar. Sekejap kita pun rakaat. Rakaat sedang balik kita belunjur terik subhanallah, tak imam pun sami Allah. Maka dikirakan rakaat kita itu telah sempurna dan telah dapat tamakninahnya. Maka sahlah sembahyang itu, dapatlah rakaat itu. Dapatlah rakaat itu. Macam lain. Boleh faham tak sana ni? Antara dua tu boleh tak? Maknanya kita berlomba sangat dah tu. Berlomba sangat. Mari tak imam rakaat dah, kita Allahu Akbar, beri tegak, berat rakaat. Dan balik kita berunjuk tubuh molek je, tak imam sami Allah, baru nak subhanallahil azim. Tanya tu baru tak imam pun sami Allah. Berarti kita dah dapat dah rakaat bersama imam dan dapatlah rakaat itu. Yang terlewat dah tu. Boleh dah? Kita teruskan. Okey.
Dikira mendapat rakaat. Syarat pertama seorang makmum masbuk itu dikira mendapat rakaat ialah ia sempat rakaat dan bertamakninah bersama imamnya. Perbuatan saja. Rukun fi'li saja. Bacaan subhanarabbiyal tidak dibangkitkanlah. Tak baca setiap subhanarabbiyal azim wa bihamdi pun tak apa, asalkan memang belum terik dah kita rakaat betul dah ni. Selama lebih kurang subhanallah, maka dikira dah rakaat dan ada tamakninahnya. Dikira mendapat rakaat itu ialah sempat rakaat dan bertamakninah bersama imamnya di dalam rakaat. Habis. Yang kedua, jika imam mula hendak bangkit daripada rakaat. Ni hok mari terlewat lagi ni. Macam saya sebut tadi ni. Ngejar berlomba ni. Siapa masuk muka pintu masjid hilirang lah, dia pendek dalamnya. Terima Allah akbar. Cik Alim pelaju nak widang masuk dalam barisan. Jika imam mula hendak bangkit daripada rakaat, tak imam tu dah. Kita baru siapa dah. Sedangkan makmum masbuk itu sempat bertamakninah dalam saat-saat imam sedang bangkit. Dia tak imam nak bangkit dah, kita Allahu akbar, kita berrakaat. Sedang molek sempurna rakaat kita ni, tak imam pun bengah dah. Tak imam bengah dah. Dia kata, sedangkan makmum masbuk itu sempat bertamakninah dalam saat-saat imam sedang bangkit daripada rakaat dan sebelum lurus betul. Memang baru bangkit lah, dan berdiri tegak lagi lah, maka ia dikira mendapat rakaat juga. Dia lah tak rapat bagi dengan orang, tak ada masalah. Sah juga, dia dah sah juga, cuma putus. Dah sah juga. Lepas tu bangun rakaat kedua dah, kalau nak rapat dah kita pandai kesel lah, setapak mari dekat. Takutnya kata dah orang pula, duk gitulah, takut orang kata. Iyalah maknanya. Begitulah. Ya. Apa dia? 27 tu. Tu maknanya kekurang tu hak Tuhan bagilah kalau nak ikut kira. Memang hak dapat penuh ni dengan cara yang sempurna dah. Tapi tak ada lah mana, ataupun hak kata 27 ataupun 25 tu. Maknanya tak apalah. Aduh, asal dalam masjid apa? Jauh pun. Asal dalam masjid. Okey. Saya ulangi deh. 1 2 3. Barang siapa sembahyang beriman, maka bacaan imam adalah bacaannya. Apabila ia berbuat demikian, ia dikira mendapat rakaat lah. Dia potong bacaan dah, terus rakaat bersama imam. Habis. Syarat pertama seorang makmum masbuk itu, makmum masbuk ni orang datang ke dia, dikirakan mendapat rakaat ialah yang pertamanya ia sempat rakaat dan bertamakninah bersama imamnya di dalam rakaat. Ni hak mari awas sikit lah. Maknanya tak imam dia sudah takbiratul ihram, molek berdam baca bismillahirrahmanirrahim pada lewat pun tak imam rakaat, maka kita perokok. Ini tak ada masalah lah. Nampak teruslah kita sempat bersama dengan rakaat bersama dengan imam. Kemudian hak ni, yang kedua ni, jika imam mula nak bangkit dah daripada rakaat. Ni hak terlewat ni, hak berlari ni. Jika imam mula nak bangkit daripada rakaat, sedangkan makmum masbuk itu rakaat lah tak?
rokoklah sempat bertemak ninah. Dia dah rokok pun dalam saat-saat. Saat ni saat Melayu ni, bukan saat jam ni. Dalam saat-saat, detik-detik iman sedang bakit dah. Ya Allahu Akbar tu tak iman. Tak iman sami'al. Tak iman sami'al. Allahu Akbar. Allah. Tak iman. Tak iman atas sikit daripada rokok ni. Tak iman atas sikit pada rokok dah. Dekat nak pokok sabuk dah, kita kata tak? Kita Allahu Akbar rokok. Tak iman. Kita Allahu Akbar rokok tu tak iman tengah bangun dah. Tengah bangun dah. Kita kata tengok ayat, jika imam mula hendak bangkit dah daripada rokok. Hak ni hak mari lewat sangat ni. Terlewat ni. Sedangkan makmum masbuk itu dan rokok. Tak imam duk tengah nak bangkit dah ni. Allah nak bangkit nak. Gerak dah. Kepala tubuh dia mengah dah. Ala ke nak bangkit, nak i'tidal. Kita Allahu Akbar. Berak kita pun rokok. Kita rokok tu sedang molek, tak iman tak nak berdiri lagi, kita down rokok. Sempurna rokok kita, walaupun tak down baca subhanallahil azim wa bihamdi, rokok kita sempurna dah. Maka sudah sempurna barulah tak iman sami'al, berdiri tegak. Sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Kita maknanya kita sempat bertamakninah dalam saat-saat imam sedang bangkit. Tengah nak berdiri nak sami'allah ni. Dari rokok sebelum melurus betul, tapi dia tak iman syarat, tak iman tak diri tegak lagi lah. Sampai kata iman duk bokok sabuk lah. Maka ia dikira mendapat rakaat lagi. Dikira mendapat rakaat juga lagi. Tak payah tambah lagi lah rakaat ini. Ni hak saat genting sangat lah ni. Tak. Boleh lagi dah. Boleh, tak ada harap, tak ada harap. Boleh kita teruskan Haji Ali, boleh? Okey. Okey, habis. Kemudian jika makmum masbuk itu ragu-ragu, dia ragu. Adakah ia sempat bertamakninah bersama imam sebelum ia bangkit dari sekurang-kurang hak rokok atau selepasnya? Maka ia tidak dikira mendapat rakaat lah. Dia ragu, dia sendiri tu kan syok. Kita ni kok mari saat ni buat takbir tak? Aku sudah takbir, kita pun rokok mari dalam hati dan kedok aku saat ni. Mari gitu. Jika makmum sebab itu ragu-ragu, adakah ia sempat bertamakninah bersama imam? Tak. Saat ni aku rokok dah kedok aku belunjuk sedang molek betul, belakang aku molek kedok ke tak dah betul lagi tak imam sami Allah dah. Mari gitu. Mai ragu-ragu. Jika makmum sebab itu ragu-ragu, adakah ia sempat bertamakninah bersama imam sebelum ia bangkit dari sekurang-kurang hak rokok atau selepasnya? Maka ia kalau ragu-ragu, kita sendiri main ragu atas diri kita ni dan kedok bertamakninah semasa imam bangkit tadi dan kedok kita rokok sempurna dah ke ladang atau dah imam duduk serik dah, dikira ia tidak dikira mendapat rakaat kalau kita mari sok gitu mengikut kaul yang sahih. Oleh itu wajiblah di atasnya bila mari sok dan kedok saat ni, jadi dia tidak mendapat rakaat mengikut kaul yang sahih, maka wajiblah di atasnya makmum tadi menambahkan satu rakaat selepas salam imam dan melakukan sujud sahwi.
Bila was-was dang tadi ni, aku rokok tadi dak. Aku dang rokok, boleh rokok betul dah ke dak lagi tak iman sama Allah dah tu. Aku nak ni ke dak dan berunjur lagi belakang aku ni. Mari gitu. Maka bila mari gitu, sok dapat kedok sana, maka dikira tidak mendapatlah rakaat itu. Kena gantilah. Tak ada was-was kita yakin kan. Tadi macam kata kalau berebut pun tak iman tengah bakit nak sami Allah pun kita dah rokok straight dah. Dikira masih mendapat rakaat. Tapi kalau mari sok mula sebab sok lah ni. Dia kalau sok kok tiga tak dapat rakaat lah. Kena gantilah rakaat tu. Dia tu. Maka ia tidak dikira mendapat rakaat mengikut qaul sahih. Jika makmum masbuk itu ragu-ragu, adakah ia sempat bertamakninah bersama imam sebelum ia bangkit makmum tadi dari sekurang-kurang hak rokok atau selepasnya, maka ia tidak dikira mendapat rakaat mengikut qaul yang sahih. Oleh itu wajiblah atasnya atas makmum menambahkan satu rakaat selepas salam imam dan melakukan sujud sahwi mengikut pendapat Imam Al-Ghazali lah. Tapi menurut pendapat Al-Qadi ia tidak dikenakan sujud sahwi. Tak ada apa. Kedua-duanya ulama yang muktabar. Habis. Syarat yang kedua yang membolehkan makmum masbuk memotongkan bacaan Al-Fatihah, putus bacaan Al-Fatihah dia ialah imam berada dalam keadaan yang suci, tidak berhadas kecil atau besar, tidak pula terbalik menjadi kafir. Jika imam berada dalam keadaan tersebut, maka makmum itu dikira tidak mendapat rakaat kerana imam itu tidak layak untuk menanggung bacaan Fatihahnya sendiri pun. Oleh itu bagaimana pula dapat diharap dapat untuk menanggung bacaan Fatihah orang lain? Ni tak ada lah. Siapa dia nak tahu? Tak imam tu ada hadas ke ataupun tak imam tadi doktor ingat nak mandi nak mandi wajib ke apa, dah besar dah kecil, ataupun tak imam tu murtad tengah semayang. Tak ada siapa yang tahu itu, cuma dinyatakan hukum saja. Hukum saja. Dan kita tak perlu usul dia. Kecuali imam sendiri yang memberitahu selepas saja semayang. Lepas semayang, Allah saya tadi tak ingat ambil wuduk. Barulah maknanya kita kena semayang semula juga. Kalau tak imam awak senyap balik je, dia tak memang dia ingat dia tak ada wuduk tadi, awak senyap je, makmum sah lah semayang makmum, tak ada apalah. Tu tak wajib usul. Kalau dia kabar tu barulah kabar duduk tempat semayang lagi. Tak. Barulah maknanya kita semayang semula lah. Syarat ketiga, imam itu tidak lupa membaca Fatihah. Ini juga lah, imam tak lupa baca Fatihah, barulah makmum masbuk itu mendapat rakaat. Ada juga berlaku lupa maknanya tau, tak imam. Ada dulu saya pernah dengar tak imam tu, dia orang tu jugalah dia pergi semayang. Rasa pergi semayang pasir akar je teh tu masa dia bersini. Dah dia bukan tak imam, tapi dah dia orang tu nak jadi imam. Dia duk nak jaga ni, takut dah ingat ayat ni, siapa dak teringat Fatihah terus baca ayat. Orang ayat kedua terus baca ayat. Makmum pun tak tahu kala. Kau nak kata gana-gana pakai ikut. Aduh. Syarat keempat,
Rakaat keempat, makmum masbuk dapat rakaat lagi. Rakaat syarat keempat, rakaat yang sempat dikerjakan oleh makmum yang masbuk itu hendaklah rakaat yang dikira bagi imam, bukan rakaat lebih. Tak. Nah dia mari Allahu Akbar, mengikut imam. Untuk imam duduk tengah mayang diri lagi. Sudah-sudah rupa-rupanya untuk imam itu tak ingat rakaat yang kelima pergi naik. Tak. Jadi oleh itu jika imam bakit dengan terlupa ke rakaat yang kelima dan solat 4 rakaat, atau bakit ke rakaat keempat dan solat maghrib lalu membaca dan rakaat kemudian datang makmum masbuk mengikutnya, sedangkan ia sedar rakaat itu lebih, sedangkan ia sedar rakaat itu lebih, maka ikutannya tidak sah. Makmum ni tahu, dia mari rakaat imam ni rasa yang kali bangun ni, tapi pergi ikut juga. Kita sedar bahawa untuk imam tu lebih, pergi ikut juga, maka ikutannya tidak sah. Tetapi jika ia mengikutannya tanpa menjari, tak tahu mari tak imam bangun, kita Allahu Akbar lah. Tak. Maka tak sedar yang tak imam itu rakaat lebih, bahawa iman itu mengerjakan. Jika ia mengikutnya tanpa menyedari bahawa iman itu mengerjakan rakaat lebih, maka ikutannya sah, tetapi rakaat itu tidak dikira untuknya. Kena tambah juga satu rakaat lagi. Ni hak 21 ni hak Haji Ali tanya sana ni. Ada kaitan Haji Ali tanya, tengok. Jika makmum mendapat waktu yang cukup untuk membaca Fatihah, tetapi oleh sebab ia seorang pembaca yang memang lambat, memang jenis baca Bismillahirrahmanirrahim, dia duk baca macam hak tok dia ajar mula dah. Dia tak belajar ke dia ni. Itu. Lalu imam pun rokok, belum sempat menghabiskan, dia dah habis Fatihah lagi, tak imam pun rokok lah. Sebab tak imam dia dah habis lagi baca Fatihah, sebab dia baca lambat, baca anjur. Dah kalau dah terbiak dia dah jenis baca lambat, tak imam ni pula jenis laju sikit. Tak dah lah, nak habis Fatihah tak imam pun rokok. Tadi muafiq dah ni, mari sama dah. Semayang tu baris sama dah. Muafiq dah, tak sama dah. Tak imam Allah Akbar, dia Allah Akbar lah. Tapi tak imam jenis laju sikit lah, jenis laju. Biarlah biasalah orang learning, orang muda-muda laju. Dia tua dah sikit, memang dah terbiak dia semayang anjur baca dah. Tak dah ambil Fatihah. Imam rakaat sebelum ia sempat menghabiskan bacaan Fatihahnya, oleh kerana dah terbiak dia dah baca anjur, maka ia tidak dianggap cuai. Tak dang pai habis Fatihah. Tak imam rakaat pun dia dah habis lagi Fatihah, dan memang dah terbiak bacaan dia gitu, maka ia tidak dianggap cuai. Jadi lagu mana hukumnya? Menurut satu pendapat, ada satu pendapat mengatakan ia boleh memotong bacaan Fatihahnya, oleh kerana walaupun tidak dianggap cuai, terbiaknya lain, terbiaknya baca anjur lambat. Lagu mana hukumnya dia atas dia? Mana ada satu pendapat mengatakan bahawasanya ia boleh memotong bacaannya, artinya dia boleh berhenti bacaannya setakat dang, dan terus rakaat bersama imam habis. Tapi ada pendapat yang lain, tetapi menurut pendapat yang sah, yang lebih baik lagi lah, yang lebih jelas lagi, dalam kitab Ar-Rawdah dan lainnya, makmum itu hendaklah menyempurnakan Fatihahnya, tak boleh tak boleh potong Fatihah.
dia kena perhabis juga Fatihah dia sebab dia memang orang muafiq kan. Tak. Makmum itu hendaklah menyempurnakan Fatihahnya dan ia diberi keuzuran kerana takalluf atau kerana terbelakang daripada imam, terbelakang bacaannya daripada imam, diberilah keuzuran kerana takalluf, iaitu lama mana? Iaitu kebelakang daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. Iaitu imam rokok dia kena baca Fatihah dia lagi sami Allah sebab rukun panjang 1 rokok, sami Allah rukun pendek, sujud rukun yang panjang, baru 2 rukun panjang. Kemudian Rabbil firli rukun pendek, sujud yang kedua tu pula baru rukun panjang. Dia mesti dapat rokok menghabiskan bacaannya hendaklah dia hendaklah menghabiskan bacaannya, kemudian rokok dengan cepat, tidak lagi sujud dengan cepat, maka dan dia hendaklah dan sujud yang kedua itu bersama dengan imam. Hak gerak boleh laju dah baca Fatihah, dia tak boleh nak pelaju. Maka satu pendapat kata dia boleh potong bacaan ikut imam rokok, tapi pendapat yang sah, yang lebih sah kata sebagaimana terdapat dalam kitab Ar-Raudhah dan kitab lain, makmum itu hendaklah tak boleh potong, hendaklah menyempurnakan bacaannya Fatihahnya dan ia diberi keuzuran kerana takhalluf, kerana terkebelakang dari imamnya. Banyak mana keuzuran kerana takhalluf, iaitu dengan 3 rukun yang panjang. Artinya dia habis, kemudian imam dia pun rokok laju, rokok baca subhanallahil azim wa bihamdi sekali, sami Allahu liman hamidah, kemudian turun sujud, sujud pun laju-laju, kemudian Rabbil firli pun nak laju lagi, tak baca pun Rabbil firli, duduk atas dia pun sujud, dan lagi imam duduk tengah sujud yang kedua tu, dan lagi dia sujud bersama imam, maka dikirakan mendapat rakaat lah. Diberi kelonggaran, diberi takalluf, diberi ke belakang 3 rukun, sebab dia tabiat dia bukan sengeleng. Tak dan sujud yang kedua, tak dan nak sujud bersama imam sujud yang kedua dah. Tak dapatlah rakaat tu, kena agak tambahlah. Kalau tak dan nak sujud yang kedua, tak dan gak dengan imam yang terakhir, last sekali dia boleh dapat rakaat sekiranya dapat dan sujud yang kedua bersama dengan imam. Tapi tak dan juga imam dia imam Allahu Akbar bangun, dia baru sujud yang pertama ataupun Rabbil firli, maka dia kena perhabis juga sujud, tapi dikira sembahyangnya masih tak batal, masih mengikut imam, tapi dikira dia tidak mendapat rakaat itu dan hendaklah ditambahkan 1 rakaat lagi. Dia paling lewat dapat rakaat, dapat sujud yang kedua bersama dengan imam. Dan kena kejar lah sikit tu. Lepas pada habis Fatihah ada rokok, apa dah tidak sujud, antara sujud sudah tu tak imam duk tengah sujud lagi, dia pun dah lah sujud, sedang molek dia subhanallahil a'la wa bihamdi, tak imam Allahu Akbar bangun, dah lah tu. Maka dikira dapatlah rakaatnya. Pakai tak turun? Itulah maknanya ada masalahnya kalau pakai tak turun tu, maknanya dikira makmum tu siapa ke 4 rakaat dan baca Fatihah semua. Ada ni dah. Ni dah baca Fatihah semua dah. Okey, kita ambil satu lagi 22. Ada kaitan lagi. Imam baca cepat dan makmum lambat. Okey. Tadi pun imam makmum lambat dah. Imam baca biasa dah, makmum tak pertama tadi imam biasa dah, makmum tu lambat, tabiat baca anjur berlakulah tadi. Hak yang kedua pula dia kata imam membaca cepat dan makmum membaca lambat. Ni ngeleng lambat. Jika imam membaca cepat
Dan rokok sebelum makmum menyempurna bacaan Fatihahnya, maka di sini timbul dua masalah. Pertama, jika makmum membaca perlahan bukan kohor, baca lambat-lambat lah ni perlahan ni, kayu bersikap perlahan-perlahan, baca perlahan-perlahan. Jadi dia bukan tak boleh baca laju, saya kena buat lambat. Ni tadi memang terbiak lambat, terbiak dah orang tua tu dia masih anjur dah. Ni dia boleh baca molek pun, tapi dia kena buat lambat ni. Itu hak yang kedua ni. Pertama, jika makmum membaca perlahan, sengaja baca lambat satu ayat buat lambat. Sedangkan jika ia baca agak cepat, ia tentu sempat menghabiskan bacaannya. Kalau dia buat laju, dah habis bacaannya. Lalu imam pun rokok sebelum ia menghabiskan bacaannya. Satu. Kedua, jika makmum itu dari semula jadi seorang pembaca lambat macam yang pertama tadi, maka dalam kedua masalah ini, hak lambat sengelen dengan hak lambat semula jadi ni, hendaklah makmum menyempurnakan bacaan Fatihahnya walaupun ditinggalkan oleh imam. Jadi kena sempurna juga. Kerana jika kita katakan si makmum itu boleh memotong, dia hak baca lambat tadi ataupun hak sengelewat lambat, kita boleh potong imam rokok, boleh potong bacaan Fatihahnya dan rokok bersama imam. Jadi akibatnya tentulah akan membawa makmum itu tertinggal bacaan Fatihahnya pada semua rakaat lah. Kalau maknanya kalau we potong dah dia semak ada buat lambat, maka akan berlakulah makmum ni tertinggal bacaan Fatihahnya pada semua rakaat pula, kepak-pak rakaat kalau we potong. Kerana kelambatan bacaannya dan kecepatan bacaan imam, kerana lambat bacaan makmum dan cepat bacaan imam. Oleh sebab itu wajiblah ia, oleh sebab itu ia wajib takhalluf terkebelakang pada imam untuk menyempurnakan bacaan Fatihahnya. Dan apabila ia selesai baca Fatihah, hendaklah ia rakaat i'tidal dan sujud sehingga ia mendapatkan imam. Ini masalah ni kita ulang pula lah minggu sekali lagi lah. Kita berhenti di sini. Masih lagi dalam bahagian makmum baca lambat, imam bacalah laju. Imam baca biasa tapi makmum baca lambat, terbiaklah lambat dah. Kita ulang sekali lagi lah. Tak boleh kira lah benda ni. Mungkin berlaku pada kita pula tak lama. Ya tu. Dah. Suruh dia baca lah. Suruh baca kitab sama. Ya tak. Patut dia kena fikirlah, kan dia bawa orang. Orang ni mari nak ngikut imam, bukan nak mari tertinggal daripada imam. Tak. Ya. Anak tu. Yalah. Kita pula pun kan tahu hukum serba-serbi. Nak takalluh tak. Itulah. Mana? Ada. Maknanya dia pegang baca imam adalah baca makmum, adalah baca imam baca makmum tak. Jadi saya tak teliti tak cara lah waktu tu. Iyalah bacaan imam adalah baca makmum. Adalah mungkinlah Hanafi gitu. Mungkin. Dah kita dah cara pada kita pegang mazhab Syafi'i kita je. Okey, kita akan ulang sekali lagi lah hak benda gini. Budak boleh nak lekat selalu tak.
Ha? Oh iyalah betul. Rakit tu lututlah macam-macam. Oh, pelaju-pelaju tungging. Aduh. Ha. Iyalah betul dah. Dan sebab lah ni mana dulu ya bagi yang kelas hafal Quran ni tak ada. Dah, Allah ni merata. Budak-budak tu, hak muda-muda tu, hak habis belajar tu banyak kan hafal Quran belaka. Senang nak cari calon jadi imam. Ha, nak cari calon jadi imam tu senang sebab ramai keluar hafiz Quran tu. Okey, kitab yang kedua Kasful Ghaibiyah. Buka muka surat 68. Kita ambil ulang sikit lah, bukan 67. Kita ambil pasal daripada pasal semula dah. Sebab baru ni saya agak sebab makan ubat batuk jadi lari sikit. Lari sikit. Okey. Muka surat 67, fasal pada menyatakan terbit matahari daripada maghrib sebelah matahari jatuh. Alamat akhir kiamat ni. Alamat akhir ataupun alamat besar akan berlakunya kiamat. Saya pelaju sikit ulang ni. Pasal pada menyatakan terbit matahari daripada pihak maghrib adalah tersebut dalam hadis. Adalah hadis menyatakan bahawasanya adalah tiap-tiap hari. Dalam hadis tiap-tiap hari macam hari sekarang kita ni lah. Matahari itu ketika masuk ia ke bawah aras di atas 7 petal langit, tiap hari kita ni lah. Daripada Nabi Adam dulu sampailah sebelum lagi nak berlaku kiamat, begitulah. Kata dalam hadis, maknanya matahari bila dah masuk waktu maghrib, bila masuk dia pun masuk, tak sekala masuk ia menghadap, matahari pergi menghadap Allah SWT ke bawah aras di atas 7 petal langit, lalu dia pun sujudlah, matahari pun sujudlah pada Allah SWT. Sujudlah ia pada hadrat Allah Ta'ala, serta segala malaikat menghela matahari, dan betul juga segala malaikat yang bertugas menghela matahari, mengerek matahari pun sujudlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata ampunya cetera, maka datanglah Jibril bersama-sama dengan segala malaikat yang menanggung aras dan malaikat yang menghormati matahari. Maka datanglah Jibril bersama-sama dengan segala malaikat yang menanggung aras dan malaikat yang memeliharakan matahari. Lepas pada itu datanglah
lepas pada matahari sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikat yang menghela matahari pun sujud. Lepas pada itu, maka datanglah Jibril bersama-sama dengan segala malaikat yang menanggung aras dan malaikat yang memeliharakan matahari. Maka habis. Maka apabila hampir hendak naik matahari, bila sampai masa matahari nak naik pula esok, maka ia pun bermohon kehadrat Allah Ta'ala. Matahari pun bermohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dibawa oleh malaikat akan dia kepada langit yang keempat. Lalu memohon kepada Allah Ta'ala, dibawa oleh malaikat akan dia kepada langit yang keempat, kepada tempat kediamannya. Tempat kediaman matahari langit keempat. Maka ia pun terbitlah esokan seperti adatlah, macam biasalah sekarang ni pun pada tiap-tiap hari begitulah. Bagi demikianlah bulan pun begitu juga bulan, keadaannya samalah. Hingga datanglah pada masa terbitnya daripada maghrib, hingga datanglah pada masa matahari akan diperintah terbit daripada sebelah matahari jatuh, barulah berlainan keadaannya. Sekarang ni gitulah. Hingga datanglah pada masa terbitnya daripada maghrib, pihak matahari jatuhlah. Maka matahari pun bermohon kepada Allah Ta'ala nak terbit seperti biasa tak? Kok matahari naik tu? Seperti sedia kala. Maka tiada dianugerah Allah Ta'ala. Tapi Tuhan tak benar matahari naik pada hari itu. Nak pergi naik seperti biasa, nak matahari naik, Tuhan pun tak benar. Lalu ditahan oleh Allah Ta'ala. Lama mana Tuhan tahan tu tak benar matahari naik? Kira-kira 3 malam lamanya. Artinya 3 hari 3 malam lah matahari tak naik ni, sebelum daripada nak terbit ke matahari jatuh ni. Maka oleh kerana matahari tak naik, hari menjadi malam lah, sentiasa malam lah selama 3 malam tu. Dah dia cerah ni, ada siang matahari naik. Oleh kerana matahari ditahan tak naik, maka selama 5 malam, 3 malam lamanya, maka tidak ada seorang jua pun yang mengetahui akan matahari tiada terbit. Tak ada seorang pun tahu bahawa matahari tak terbit. Duk ingat masih malam lah. Malaikat sedikit jua yang mengetahui. Sedikit saja orang yang mengetahui tentang matahari dan naik itu, iaitu segala abid, segala orang yang kuat beribadat. Kalau aku beribadat banyak ni, kata semua mangpama ialah katanya aku bersembahyang ni banyak-banyak ni, berzikir banyak-banyak ni, nak siang dah sekali ni. Tapi ni duk gelak. Ulang lagi, siapa macam nak takut dah amalan dia. Gelak juga lagi. Ni lah yang tahunya rupanya matahari dah naik dah ni. Ataupun orang yang segala yang tilawah Al-Quran, hak yang hafal Quran, bahasanya dia kalau sekala gak dia hafal 5 juzuk ke 3 juzuk, habislah, cerahlah. Daripada malam hafal 5 juzuk, cerahlah. Dah habis 5 juzuk, dak cerah lagi. Sambung lagi 5 juzuk jadi 10, dak cerah juga. Puak ni lah yang tahu bahawasanya rupanya matahari sudah tidak terbit. Dan segala mukmin yang sentiasa tilawah Al-Quran dan bacaannya Quran itu seperti adatnya, ia membaca Quran itu tiap-tiap malam, maka disudahkan membaca, jadi maka lihat akan malam itu belum lagi fajar. Begitulah orang mukmin pun dah amal baca Quran, habis dah sekadar dia dah amal, sekala nak cerah dah, nak subuh dak juga, baca lagi, patutnya nak subuh dah ni dak juga. Ni lah yang tahunya bahawa rupanya matahari sudah tidak terbit. Belum lagi fajar, maka diulangi bacanya pula bacaan itu sekali lagi, itu pun belum juga fajar, maka diketahuinya lah orang ni pun, orang macam ni lah tahu bahawasanya sudah 3 malam dah rupanya matahari tidak terbit. Mengikut ambil formula dia baca Quran banyak ni. Tu bahawa orang berambil adab pula, dia beribadat banyak ni sekala gak.
dekat nak subuh dah ni. Begitulah orang hafal Quran pun. Sedikit orang-orang ni lah yang tahu bahawasanya matahari sudah tidak naik selama 3 malam dah. Bila dah 3 malam ditahan, maka dititahkan Allah Ta'ala akan Jibril AS pergi kepada matahari dan bulan. Dah cukup 3 malam ditahan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala pemerintahlah malaikat Jibril pergi kepada matahari dan juga kepada bulan. Maka ia pun pergilah. Jibril pun pergilah. Serta katanya Jibril berkata, "Hei matahari dan bulan." Jibril kata kepada matahari dan bulan, "Hei matahari dan bulan, bahawasanya firman Allah Ta'ala akan kedua kamu." Artinya Tuhan telah berfirman kepada kamu berdua, kata Jibril, suruh terbit daripada pihak maghrib. Tapi Tuhan berfirman suruh kamu naik kok matahari jatuh, bukan kok matahari naik seperti biasa. Tuhan berfirman kepadamu matahari dan bulan suruh terbit daripada pihak maghrib. Pihak maghrib artinya pihak matahari jatuh lah. Maka tak kala bila matahari dan bulan mendengar Tuhan perintah suruh dia terbit kok sebelah matahari jatuh, maka ia pun menangislah. Bulan dan matahari menangis daripada sangat takutnya. Menangis kenapa? Bukan sedih, kerana takut bahaya hari kiamat dekat dah lah. Dia tahu nak berlaku dah kiamat. Azabnya bila berlakunya kiamat ni, kita manusia ada akal dengan nafsu ni tak rasa benda dah lenia. Dulu takut juga leni jok macam-macam beratas dunia ni, boleh tengok tu tengok ni sampai tak ada ruh ni sampai hilang. Duk karu nyaru dia. Ia pun menangislah. Matahari dan bulan pun menangislah daripada sangat takutnya akan bahaya hari kiamat itu. Maka tak kala itu matahari dan bulan pun terbitlah. Kemudian matahari dan bulan terbitlah daripada pihak maghrib. Pihak matahari jatuh dengan tiada sangat bercahaya pula sahaja. Bulan pun tak berapa terang, tari pun tak berapa cerah. Sedih. Nak rakyat sedih. Dengan wajah yang pudar naik keduanya. Tak kala itulah barulah bila tengok tari dan bulan naik di sebelah matahari jatuh, maka sekalian manusia pun menangislah. Hak hidup masa tu menangis serta merendahkan diri kepada Allah. Barulah ingat pada Tuhan. Barulah sedarlah akan kedosaan masing-masing apa. Barulah merendahkan diri pada Allah, nangis belaka. Walau macam mana pun hak tu hak ingat. Hak memang dah ingat pada Tuhan semua dah. Adalah segala orang yang lalai itu dah lalai jugalah. Hak mana lalai tu dah hak duk bengang, hak duk ngisak tu duk lalai gitu, dak sedar nak kiamat pun dak tahu kala. Kadang duk lalai gitulah. Hak yang isahnya hak duk ingat Tuhan semua dah. Kemudian berseru-seru satu suara, terdengarlah suara daripada pihak malaikat yang diperintahlah. Demikian bunyinya, bunyilah suara bahawa sekarang tertutuplah pintu taubat. Habislah, tutup dah pintu taubat. Taubat tidak diterima lagi dah bila matahari naik di sebelah matahari jatuh. Maka melihatlah segala manusia akan matahari dan bulan. Semua manusia tengok matahari dan bulan itu hitam keduanya, kelam, tidak bercahaya, tiada bercahaya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa jumi'as syamsu wal qamar, artinya dihimpunkan matahari dan bulan duduk sekali. Dan setelah itu matahari dan bulan pun naiklah. Lepas pada itu naiklah. Setelah terdengar seruan sekarang tertutuplah pintu taubat, maka tengok matahari pun lepas pada tu barulah matahari dan bulan naik sama dua-dua tu. Bukan bulan dan matahari naik ke belah barat belaka, naik sama depek dua-dua tu, seolah-olah dua ekor unta rapat duduk dua. Bulan dan matahari
yang berketal-ketal kedua matanya. Artinya kalau kita kelik tak tahu kala, utak bengong lah. Kelik. Maka segala manusia pun masing-masing berjabat tangan lah. Orang ni pegang tangan orang ni pegang tangan orang ni dah. Berjabat tangan kerana kedatangan bahaya amat besar. Sebab nak kiamat dah kita, nak kiamat orang ni pegang orang ni dah. Nak kiamat dah kita ni, lagu mana ni. Dan segala ibu bapa pun menangis akan anaknya. Tak. Mak ayah pun nangis, lagu mana berpisah dah kita dengan anak ni, habis dah kucalan dah. Dan segala hak buting pun gugur habis, kejut habis sangat kejut tengok matahari naik sebelah barat, hak buting pun habis gugur. Terkejutnya. Dan ada pun hamba Allah yang dipeliharanya lagi soleh. Ada pun hamba Allah yang dipelihara oleh Allah lagi hamba Allah yang soleh, bahawa pada hari itu beroleh manfaatlah mereka itu daripada tangisnya. Pada hari itu beroleh manfaatlah daripada tangisnya. Hak mana hak dia ni dia sentiasa menangis, sentiasa bertaubat kepada Allah sebelum ni, sentiasa kesal dengan perbuatannya yang tidak baik. Hak ni ada faedah lah, maknanya dapatlah faedahnya. Faedah lagu mana wallahu a'lam lah, tidaklah maknanya rasa adalah makna tersangat, ada rasa senang ke apa, adalah rasa aman ke wallahu a'lam lah, taklah rasa mintalah terampunglah dosaku gitulah pada. Ada hak dok nangis selama kini dok minta ampun. Dan segala kafir pada hari itu tiada bermanfaat. Orang kafir orang nangis dari mana pun, sebutlah apa pun tak ada bermanfaat dah pada dia. Akan mereka itu tangisnya lagi menyesal secara mana pun tak ada bagi faedah dah. Walau masuk mengucap dua kalimah syahadah pun tak jadi, dah tutup dah pintu taubat. Kalau dia mengucap pun tak jadi dah, tak terima dah, sebab pintu taubat telah tertutup. Tidak memberi manfaat lah, akan tangis lagi menyesal lah mereka itu dengan sesayang amat sangat. Maka matahari naiklah. Apabila sampailah matahari dan bulan kepada tengah-tengah langit, bila sampai matahari dan bulan naik sampai macam tarik diri dan ni duduk tengah-tengah langit, maka datanglah Jibril alaihissalam kepada keduanya. Datanglah Jibril kepada matahari dan bulan, maka dipegangnya akan matahari dan bulan. Dipeganglah sebelah tangan pegang matahari, sebelah tangan pegang bulan. Lalu dihelanya kepada pihak maghrib, lalu dibawa turun baliklah kepada pihak matahari jatuh semula. Bawa turun, maka tiadalah keduanya masuk pada tempat sedia. Tak ada lah kedua ni tak masuklah bulan dan matahari tadi kayak tempat tinggalnya lari yang keempat dah. Tiadalah keduanya masuk pada tempat sedia, tetapi keduanya itu masuk pada pintu taubat. Sebab itulah bila bulan dan matahari masuk pintu taubat, tertutuplah pintu taubat tu. Seolah-olah dia ni daun pintu lah dua-dua tu. Sebab itulah kata tertutuplah pintu taubat tu. Bulan dan matahari turun balik daripada naik sebelah barat pergi masuk ke pintu taubat, maka tertutuplah oleh dua, seperti macam dua daun pintu lah, tutup pintu taubat itu. Tetapi keduanya masuk pada pintu taubat. Kata rawi, tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam bercitra. Kata yang meriwayatkanlah ni, tak kala Rasulullah bercitra itu di hadapan Sayyidah Umar radhiyallahu anhu, tentang maknanya matahari ni turun semula naik sebelah barat, turun semula masuk tak balik tempat dia dah, tapi masuk di pintu taubat. Bila keduanya masuk di pintu taubat, maka tertutuplah pintu taubat itu. Kata Rasulullah. Lalu Sayyidina Umar pun berkatalah, masa cerita ni di hadapan Sayyidina Umar ada, Sayyidina Umar pun bertanyalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka sembah ia Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah,
apa pintu taubat itu? Pintu taubat ni nak apa dia? Lagu mana ya Rasulullah pintu taubat ni? Sayyidina Umar tanya. Semuanya pertanyaan ini takdir untuk nak beritahu kepada umat Rasulullah sampai di kiamat lah. Apa dia lagu mana pintu taubat tu? Apa dia pintu taubat itu? Maka sabdanya, lalu baginda pun menjawablah bahawa pintu taubat itu, kata baginda, bahawa pintu taubat itu dijadikan Allah Ta'ala di belakang pihak maghrib. Duduknya di belakang pihak belah tempat matahari jatuh ni, belakang pada tempat matahari jatuh lagi. Iaitu pintu taubat itu adalah suatu pintu daripada syurga. Betul lah, hak baik daripada syurga lah. Taubat ni kan menerima keampunan, menerima taubat yang mohon keampunan, yang bertaubat taubatnya diterima, masuk ke syurga lah. Jadi pintu taubat pun dibawa daripada syurga jugalah, tempat menerima perkara yang baik. Iaitu di belakang pihak maghrib, iaitu suatu pintu Rasulullah kata daripada syurga, dan adalah pintunya itu, dua pendiriannya itu bertatah kamu cara. Dua pendiriannya kita kata turuh pintu lah, kiri kanan lah. Turuh pintunya kiri kanan itu bertatah kamu cara dan yakut. Yakut ialah permata delima, mutiara dan permata delima. Bila sebut hak daripada syurga, gak comel belaka lah, tak boleh nak gambar, cuma boleh royak dah. Dan luas pintu taubat itu luas mana? Sekira-kira 40 tahun perjalanan kuda. Luasnya banyak mana orang bertaubat teluh belaka masuk nak royak. Maknanya semua seluruh serentak seluruh dunia ni pun bertaubat boleh masuk belaka, sebab luas pintu taubat itu. Bukan sepik dah. Pintu taubat sangat luas, terbuka dengan sangat luasnya. Menerima apa saja taubat daripada hamba dah. Itulah maknanya maha pemurahnya, maha pengasihnya Allah Subhanahu Taala kepada hamba-Nya dah. Maha pengasih, buka buat pintu taubat tu seluas-luasnya, nak suruh masuknya taubat-taubat yang bertaubat dah. Sekira-kira 40 tahun perjalanan kuda yang pantas. Luahnya pintu taubat tu maknanya banyak mana pun, ramai mana pun bertaubat, katakanlah serentak seluruh umat Islam dan dunia hari itu bertaubat serentak, semuanya teluh masuk taubat mereka itu. Maka adalah pintu itu sentiasa terbuka selama-lamanya. Sentiasa terbuka selama-lamanya. Daripada mula dijadikan Allah Ta'ala akan segala makhluk ni, sebab taubat untuk mana makhluk manusia dah, hinggalah datang kepada pagi malam yang terbit matahari daripada pihak maghrib. Hingga dah terbukanya sampai bila, daripada sejak mula dia dijadikan sampailah kepada selama-lama, hinggalah kepada pagi, iaitu malam yang terbit matahari daripada pihak maghrib itu. Maka barang siapa daripada hamba Allah taubat nasuha daripada masa Nabi makna terbukanya taubat itu, iaitu barang siapa hamba Allah daripada hamba Allah yang taubat nasuha daripada masa Nabi Adam lagi sampailah kepada hari ini, diangkatkan Allah Ta'ala taubat mereka itu daripada pintu itulah. Bab masuk diangkatkan taubat mereka itu daripada pintu itulah. Dan tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhabar itu, Muaz bin Jabal ada juga. Muaz bin Jabal sahabat baginda ada hadir. Lalu bila dengar begitu, lalu ia pun berdatang sembah. Muaz pun datanglah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa taubat nasuha itu? Dia kata, baginda kata, sehingga baginda malam matahari pihak maghrib itu, maka barang siapa daripada hamba Allah itu taubat nasuha daripada masa Nabi Allah Adam datang pada hari ini, dia akadkan Allah Ta'ala taubat mereka itu daripada pintu itulah. Maka Mu'ad bin Jabal pun tanyalah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, apa taubat nasuha itu? Taubat lagu mana ya Rasulullah? Dia katakan taubat nasuha itu. Maka sabdanya, lalu Mu'ad bin Jabal berkata,
Sabdanya sallallahu alaihi wasallam, taubat nasuha itu sesal seorang hamba Allah. Sesal seorang hamba Allah Ta'ala akan dosanya yang telah lalu. Sesal sungguh-sungguh, minta ampun sungguh-sungguh, bertaubat sungguh-sungguh, minta diampun sungguh-sungguh segala dosa yang telah. Dan tiadalah ia kembali lagi pada berbuat dosa itu. Tak buat dah. Lepas pada itu tak buat dah. Dosa yang sama tak buat dah. Kalau dia bertobat, tak ampuh dah aku. Ya Allah, tak ampuh curi dah, tak ampuh siapa menangis-nangis dah. Memang tak, dan dia tidak mencuri lagi dah selepas pada tu. Selepas menyesal dengan mengalir air mata, minta sungguh-sungguh Allah Ta'ala ampun, dan tak buat dah lagi selepas pada itu. Selama-lamanya. Maka itulah dinamakan taubat nasuha. Kalau taubat buat. Tuhan terima juga taubat, tapi bukan nasuha lah. Lagu mana dia tak buat seperti tiada dapat kembali dah air susu pada tempatnya yang keluar. Seperti air susu hak purah kepada pek tu tak dapat nak masuk dah. Itulah taubat nasuha. Buat jahat tu gak maknanya tak balik dah. Tak berlaku, tak balik paih dah. Kita kata tak buat dah. Buat sungguh dah. Berarti sungguh-sungguh. Seperti ibarat gak kalau air susu keluar daripada pek tu, tak usah nak tanyih masuk balik lah, tak masuk dah. Itu tak buat dah jahat dia tu. Dan tiada ia kembali lagi kepada berbuat dosa itu selama-lamanya, seperti tiada dapat kembali air susu pada tempatnya yang keluar itu. Maka taubat yang demikian itulah namakan taubat nasuha, lagi diterima oleh Allah Ta'ala. Masa pun dah cukup dah. Kalau nak teruskan pun tak dapat habis juga fasal ni. Kita berhentilah di sini dahulu. InsyaAllah sambung lagi lah pada selepas raya nanti, pada hari yang sama, hari Isnin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina masyayikhina wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim.